A'udzubillahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Apa khabar? Sidang penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada pagi ini kembali kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, untuk edisi pada hari ini Jumaat. Salam Jumaat penghulu segala hari untuk edisi 4 Ogos 2023 bersamaan juga 17 Muharram 1445 Hijri, dan anda sedang menyaksikan siaran secara langsung Tanyalah Ustaz dengan topik kita bawakan pada pagi ini, kisah sahabat hutan. Dan anda juga boleh menonton kami menerusi HD di www.tonton.com.my atau boleh saja menerusi FB rasmi kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Dan seperti biasa, Tanyalah Ustaz bersiaran serentak di TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus kekal menonton sehingga ke hujung siaran. Dan pastinya pada pagi ini kita bawakan dengan topik kisah sahabat hutan. Kita tampilkan hari Jumaat penghulu segala hari panel ataupun bintang ilmuwan kita, Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam hutan kita ni. InsyaAllah kita seolah-olahlah gambarannya begitu. Jadi hutan tipu-tipu lah, hutan tipu-tipu, insyaAllah. Kisah sahabat hutan kita berada di hutan rimba, dia panggil rimba besi, kan. Jadi insyaAllah banyak akan kita bicarakan untuk topik kisah sahabat hutan. Hantarkan, ajukan soalan ataupun kemusykilan anda menerusi siaran ataupun poster di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 atau hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda. Baik, secara ringkas Ustaz, bila sebut tentang kisah sahabat hutan ini, khas ataupun khusus kepada pencinta alam yang menggemari ataupun menyukai aktiviti pengembaraan di dalam hutan. Dan kita bawakan untuk orang kata apa, serba sedikit kepada penonton pengetahuan dan juga ilmu, penerangan secara ringkaslah mengenai persediaan untuk kita berada di dalam hutan, cara menentukan arah kiblat ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ketika mana berada di dalam hutan. Dan untuk mukadimah sedikit pada pagi ini Ustaz, mungkin ada sesuatu yang Ustaz ingin kongsikan kepada para penonton sebagai mukadimah topik kita pada pagi ini. Falyatafadhal mashkur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati sahabat saya, guru saya juga, dihormati tuan-tuan, rekan-rekan penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan. Kita dah masuk pada penghulu bagi sekalian hari, Sayyidul Ayyam, hari Jumaat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan, permulaan hari yang baik, waktu yang baik, program yang baik, kan. Pada mungkin pagi ni kalau tak dengar Tanyalah Ustaz, kita duk mampu tengok ni K-drama lah, kan, cerita-cerita Cak Ayam yang lain yang mungkin tidak menambahkan nilai iman kepada kita semua. Baik tuan-tuan, bila sebut tentang satu tajuk yang saya rasa jarang-jarang kita bincangkan, kisah sahabat hutan. Kita nak bincang tentang orang hutan ke apa? Tak tuan-tuan. Kita nak bincang tentang bagaimana adab-adab bila kita nak masuk di tempat yang selain daripada tempat yang kita biasa duduk, rumah atau kawasan-kawasan yang menjadi kebiasaan. Jadi hutan ni dia memang ada peminat-peminat dia. Dia geng-geng hiking, kan. Lah ni pula dia berkata healing sampai pagi, kan. Jadi ada golongan-golongan tertentu, kita tak nafikan mereka ada minat-minat yang luar biasa, ini tidak dinafikan. Kadang ada orang yang suka pergi mancing, pergi tengah laut. Orang kita fikir kalau kita tak minat ni tak boleh blow. Contohnya saya, kalau kita saya suka ikut orang pergi mancing. Saya tak pandai memancing. Kan, lepas tu action ambil gambar, ambil ikan besar-besar. Saya polo dapat ikan
Tak payah bertekai, buruk naik. Tu saya syok dapat sampai penuh balang, tak apa. Maka hobi yang berbeza-beza ini kita harus akui bahawasanya alam ini mengandungi kita menumpang juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Kan? Ada jin, bangsa jin. Allah sebut dalam Al-Quran dalam ayat yang ketiga daripada suratul Baqarah. Kan allazina amanu bil ghaib. Kita kena beriman dengan minuna bil ghaib, dia beriman dengan alam ghaib yang juga ada dengan kita. Kan? Yang ada di sekeliling kita. Maka di situ kita perlu faham tentang ada adab dan tata kelola, tata cara. Musim-musim PRN ni banyak menggunakan ayat tata kelola, tata segala benda ni. Jadi tata kelola yang perlu kita jaga untuk kita nak masuk dalam hutan. Jadi kita akan bincangkan. Dan ada ayat-ayat yang kadang-kadang Ustaz kita terlajak. Contohnya kita nak kencing, kita ajak anak cucu kita minta tok anak cucu minta tumpang kencing. Bila tok orang kita menikah nak jaga hutan tu, kan? Maka ni antara perkataan-perkataan yang kita perlu betulkan. Contohnya minta simpang 44 malaikat. Kan? Ni nanti kita akan jelaskan kenapa perkataan-perkataan itu salah yang telah dimursalkan. Sanad itu turun-temurun daripada tok wan ke ayah turun ke kita turun ke cucu, lalah habis terpeleot belaka. Jadi kita akan cuba usahakan yang terbaik untuk kita murnikan keadaan, kita faham bagaimana agar lepas ni masuk hutan pun berpahala rancak, insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin, insya-Allah. Jadi tidaklah sekadar untuk kita berseronok saja, tetapi dalam masa yang sama kita tidak melupakan kewajipan ataupun tanggungjawab kita terhadap agama seperti solat dan sebagainya. Baik, kita ada soalan yang pertama Ustaz untuk kita raikan pada pagi ini menerusi sahabat Facebook kita. Baik, di paparan skrin kita saksikan soalan daripada Ruby AB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ustaz, apakah adab-adab yang perlu ada sekiranya seseorang ingin memasuki hutan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Nak masuk hutan ni orang kata ada cara-cara ataupun adab yang tertentu yang kita mungkin buat, ataupun kalau tak buat macam mana Ustaz? Apa kesan dia? Sedikit Ustaz. Baik, terima kasih pada sahabat saya dan yang bertanya Puan Ruby Abi. Soalan yang baik untuk pembuka bicara kita lah pada pagi ini berkaitan ada adab untuk masuk hutan. Tuan-tuan, Islam ni satu agama yang dia mengajarkan kita pada setiap benda ada cara nak buat, ada tertib dia, ada adab dia. Even nak masuk bilik air pun kaki mana nak masuk dulu, kaki mana nak keluar dulu. Nak berak, nak kencing tu pun ada kedudukan yang dia ajak kita. Diberatkan belah kiri. Sebab apa? Sains membuktikan. Rasulullah dah cerita lama dah. Sains buat kajian. Kenapa perlu diberatkan belah kiri ketika nak buang, nak qada hajat besar ataupun hajat kecil. Maka dibuktikan dari segi pencernaan kita dan lebih memudahkan untuk kita nak mengeluarkan bahan-bahan buangan kita tadi. Ni sains buktikan. Maka begitu jugalah kalaulah pada urusan-urusan yang sedetil-detil itu pun ada, apatah lagi nak masuk di kawasan-kawasan yang kita yakin banyak yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tempat tinggal jin itu di kawasan bukit-bukit, di kawasan hutan-hutan, di kawasan laut-laut. Maka perlunya ada adab yang perlu kita faham. Yang pertama, ada 5 benda yang disenaraikan, yang saya sempat senaraikan. Ada 5 benda. Yang pertama, niat yang baik. Nak masuk hutan ni tuan-tuan pastikan niat yang baik. Jangan duk gatai. Kadang-kadang ada orang ni dia jadi passion, tahu tak? Suka nak masuk kawasan-kawasan yang rumah berantu, rumah-rumah orang tinggal lama. Dia buat jenis paranormal. Orang ni kita minta simpang daripada tengok benda-benda hak tak senonoh, tak elok. Tapi geng-geng hak la ni dia seronok. Dia memburu. Dia memburu pula dah paranormal. Puas hantu tu pula kena lari. Dulu hantu liga orang lah, orang liga hantu. Maksudnya manusia lebih hantu daripada hantu. Dia boleh ligan tu. Dia nampak tu nampak perlu meligan. Melelong hantu tu lari. Kan? Maka niat yang baik itu perlu diletakkan pada asas pada setiap perbuatan. Imam Nawawi syarah dalam Matan Arba'in hadis pertama tentang innamal a'malu binniyat. Agar kita masuk dalam hutan tu pun agar mendapat pada ganjaran pahala, maka dapat pada pahala ibadah. Yang kedua, pastikan memulakan dengan bacaan doa. Kan? Paling komen, paling cak ayam pun kalau tak ingat lah, dia kata ustaz saya ini doa lupa lah, makan semut banyak berlori-lori bertantan dah. Macam paling komen baca bismillahirrahmanirrahim. Tu kalau tak erti lah sangat dah, tak ingat lah, ustaz saya tak hafal. Okey, tak apa, baca bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa doa yang mungkin terbaik yang kita boleh bacakan? Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca 3 kali setiap hari, maka dia tidak akan ditimpakan dengan kesusahan dan musibah.
sehingga keesokan harinya. Bacaan apa? Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Ni kita dah biasa dengar dah. Kita biasa duk baca dah, tapi kita tak tahu kat mana fadilatnya. Biasa dibacakan ni adalah waktu kita keluar rumah dan kita nak masuk di kawasan-kawasan baru yang kita tak tahu. Maka kita menyerahkan agar Allah memelihara kita daripada Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'in fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Agar Allah memelihara daripada mudarat-mudarat yang nak didatangkan, sama ada daripada makhluk-makhluk ataupun daripada kalangan manusia-manusia. Kerana apa? Allah yang mentadbir sekalian alam. Kalau Allah tak izin, takkan jadi. Maka ni Nabi sebut dalam hadis. Yang ketiga, mulut jangan celupak sangat. Bila masuk tempat-tempat yang apatah lagi hutan-hutan yang kita tak tahu, bukan tempat tinggal kita. Di dalam hutan itu ada tempat tinggal banyak makhluk-makhluk yang lain, binatang, jin, alam bunian. Ni ada belaka yang kita tak nampak dengan pandangan mata. Yang nampak dengan mata pun ada macam-macam dah. Jebon, kan, rimau. Jangan buat main. Saya pernah pergi menembak. Saya dulu dalam askar, bila kami masuk pergi dia panggil, kita ada training lah di dalam tu. Bila masuk tu memang nampak ada tapak kaki rimau. Maka kami punya ranger dalam ataupun pegawai kata okey, kita akan ubah haluan sebab bila laluan ni nampak laluan yang baru. Jangan duk gatal lah walaupun kita ada pistol ke senjata, kita tak mau kacau dia pun tak mau kacau kita. Mulut jangan celupak kan, duk sebut benda-benda hak merapu-merapu, duk cakap besar. Kan? Dia kata aku tak takut lautan. Tunggu Ustaz. Jenis-jenis macam ni saya lagi nak kena kot. Maka mulut jangan celupak. Yang keempat, jangan ambil barang yang bukan pada milik kita. Dia kadang-kadang jenis gatai. Tangan tu dia kira nak cabut segala benda. Kan? Dia cabut pokok, dia cabut ni, dia tengok tu, dia tengok ni. Hati-hati. Demi Allah, saya beberapa tahun lepas, 2-3 tahun lepas, ada satu kes daripada ada satu camp askar yang panggil untuk pergi berubat. Dia jadi histeria yang tak habis-habis. Lepas pensan, kita baca-baca ruqyah, dia pensan, dia jaga, dia pensan, dia senyap Ustaz. Lepas tu dia jaga, dia mengamuk. Berulang kali, berhari-hari sampai terpaksa kena ikat. Tak tahu nak buat macam mana, habis ustaz dah panggil. Lalu bila ada seorang ustaz tu bila tanya balik kenapa jadi macam tu semua, dia kata aku nak balik barang. Lepas tu kita barang apa? Maka bila dalam keadaan di separuh sedar tu tanya-tanya, dia terambil batu. Batu tu adalah bukan milik, adalah milik ada pemilik dia di lautan. Maka bila pergi hantar tu macam Swiss, tutup pun. Terus elok. Maka yang ni bukan sembang kari, yang memang kita tengok sendiri kes tu berlaku. Maka waktu tangan jangan duk gatal, duk ambil benda yang bukan hak milik kita. Melainkan atas keperluan betul-betul. Atas keperluan. Dan yang kelima, pastikan sediakan barang yang sepatutnya. Tu adab dia. Bila nak masuk tan, apa kena ada. Jangan duk bawa PC pula. Jangan duk bawa benda-benda atas sepatutnya. Apa dia? Alatan ubat, makanan, benda-benda yang melibatkan kepada keperluan, maka itu adab yang Islam ajar. Jangan mencari adat. Konon nak buat kursus komando, bagi pisau pelit satu, pakai spender saja. Jangan. Hak tu tak apa. Memang kalau kami dalam askar tu, kita diajar untuk ikhtiar hidup. Untuk ikhtiar hidup. Memang dia bagi pisau sebilah. Kemudian dengan alat-alat, dengan pakaian yang untuk masuk lautan sahaja. Tak ada benda lain dah. Untuk dia banyak survival. Kan? Kita hak yang ni tak gaduh lah. Gatal nak buat pisau pelik sajalah, apa benda, tak payah. Banyak lagi survival yang kita boleh buat. Maka 5 adab ni pastikan kita jaga sebagai pembuka bicara kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan banyak lagi akan kita bicarakan. Kita nak beristighfar sejenak untuk topik kisah sahabat hutan. Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, bumi sentiasa cukup untuk keperluan semua manusia, namun tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan satu manusia. Jadi hargailah alam yang ada, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kerana ianya anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara kisah sahabat hutan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita bersama Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Tadi ada soalan daripada sahabat kita, Ustaz telah pun bantu untuk jawab tentang adab-adab dalam ketika mana kita nak masuk ke dalam hutan dan sebagainya. Dan ini ada soalan tambahan ni Ustaz daripada Mas Ripah Nur Jama'in. Untuk soalan yang berikutnya, masih lagi berkisar tentang adab. Siapakah
yang dikatakan sahabat hutan. Bagaimanakah adab kita dengan haiwan dan alam ketika berada di dalam hutan? Mohon pencerahan Ustaz. Tadi Ustaz sebut jangan petik benda sembarangan dan sebagainya. Dia mungkin ada tambahan-tambahan yang mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada para penonton. Okey, baik. Yang pertama kita fahamkan dulu siapa sahabat hutan. Kita nak berbincang tentang tajuk kita kisah sahabat hutan. Ada dua takrif di situ. Yang pertama takrif untuk kita fahamkan sahabat hutan adalah siapa orang yang suka duk masuk dalam hutan. Manusia lah. Kan? Masuk sama ada mencari hasil rezekinya di dalam hutan ataupun masuk untuk mendapatkan healing tu. Ada orang yang suka hiking, dia suka masuk nak berkemah, bercamping dan sebagainya. Itu disebutkan dengan takrif yang pertama sahabat hutan. Takrif yang kedua untuk perbincangan kita pada pagi ini adalah makhluk yang memang Allah jadikan tempat tinggal mereka dalam hutan. Yang ni lah bersabit dengan Puan Mas Rifah tadi, adab kita dengan tumbuh-tumbuhan. Maka kena ada adab dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dan menegah kita, melarang kita daripada dalam peperangan pun tak boleh nak pergi saja potong pi gatai duk pi tarik lajak dak pi potong pokok-pokok yang tak sepatutnya. Kalau dalam peperangan pun tidak dibenarkan, apatah lagi dalam keadaan yang biasa. Maka dia memang ada jenis passion, kadang-kadang dia suka dia buat khianat. Dia pijak pokok sana, dia tendang pokok sini, dia pum pokok sana. Kalau sekadar dia kata, Ustaz boleh tak kami nak cantai buat laluan. Cantai takat laluan dah. Bukan nak buat trailer 10 tan nak masuk. Kan kita yang nak jalan. Kalau takat mungkin nak bagi takat keselesaan itu, mungkin saya rasa dengan dua depak ini dah cukup dah untuk kita nak masuk. Jangan ada over sangat. Ada orang jenis over. Yang masuk tu dia pijak sana, pijak sini. Maka adab dengan kerana ada makhluk lain yang menumpang di kawasan yang kita masuk dan mereka mungkin jauh lebih lama daripada kita. Maka biarlah kita meletakkan senioriti itu juga, walaupun dia manusia sebagai khalifah di atas muka bumi Allah, tetapi Allah ajarkan kita tentang adab bukan hanya sesama manusia, sehinggakan sesama makhluk yang lain. Apatah lagi dengan binatang pun kena jaga. Sebab binatang ni dibuat satu kajian, tidak ada binatang yang berani dengan manusia. Secara fitrah dia, binatang ni tak ada, walaupun kita kata buaya, dia akan elok jumpa manusia. Dia akan elok. Harimau, dia bau manusia pun dia lari dah. Bukan kata walaupun dia raja rimba, tak raja rimba, dia tak mau, sebab dia tahu binatang manusia ni akal jenuh. Kan buat cari kulit dia lah, cari segala benda dia duk buat. Kalau nak buat macam-macam benda boleh ada. Memang manusia tak kuat, tapi dengan akal yang banyak ni dia boleh buat macam-macam. Lepas tu binatang lari. Kerakusan. Tapi kata tu, Ustaz mana ada binatang yang main duk serang. Sebab kita ganggu habitat dia. Ular liga orang, kita tengok satu video dia upload kan. Ular liga orang. Sebab tuan-tuan, kawan tu pergi khianat masuk tempat dia. Dia naik backhoe. Dia pun tak tahulah, kawan tu pun tak tahu, ular tu panggung naik. Kalau ikutnya ular tu nak lari je. Kalau tak kacau habitat dia, dalam tu mungkin ada telur dia, ada anak dia, ada sebagainya, maka dia menimbulkan perasaan marah dan ligat. Itu sebab apa? Sebab kita kacau habitat dia. Maka sebab tu dia ajarkan akhlak dan adab dengan kita. Bila masuk je tempat orang, maka belajarlah menjadi tetamu, jangan jadi tuan rumah. Ni masuk tempat orang kan, dengan cara masuk lok-laknya, ikut teradap je, cabut petik, merata kencing, ikut teradap. Main bau spray, dia ingat apa dia? Buat apa dia, murai kat dinding. Kan? Sehingga kan adab dalam Islam ni, nak buang najis itu pun diajarkan. Walaupun tak ada orang, duduk di tempat yang paling sopan. Jangan duduk di tempat yang binatang berteduh ataupun manusia berteduh. Bila kita nampak ada tempat-tempat yang nampak elok, elokkan daripada tempat yang elok. Sehingga kan diajarkan sebegitu detailnya dalam Islam. Kerana apa? Kerana akhlak dan adab mendahului ilmu. Maka sudah pastilah perlu dijaga, kena faham siapa tu sahabat hutan, dan kita perlu faham apa ada adab di antara kita dengan binatang dan kita dengan tumbuh-tumbuhan. Saya bila kita pembangunan Madat sendiri pun kita nak terpaksa tebang pokok-pokok, kita beringat pun kita buat tanaman semula. Kan, buat di keliling jajaran itu. Sebab apa? Kita tahu adab kita kena jaga dah, kita dah buang tanam semula agar
ekosistem tu tak rosak dengan kerakusan pembangunan yang kita cuba bangunkan. Tanam tu musangking apa? Ada tanam pokok bakau juga. Boleh buat komersial. Kalau ada boleh tumpang tak? Itu penting tu tanya tu. Ya Allah. Tapi kadang-kadang kita fikir Ustaz, kalau sebut tentang alam ni, orang dulu Ustaz kan, kalau walaupun dia dah umur 70, 80 tahun, dia masih lagi tanam pokok yang akan menghasilkan buah tapi lewat. Dia mungkin ada hikmah tu Ustaz. Dia tahu dia tak akan sempat mungkin makan pokok tu yang mungkin lagi 20 tahun, 15 tahun makan. Mungkin sedikit penjelasan tu Ustaz. Ada seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan nak buat satu amal? Nabi bagi tamsilan. Dia kata, kalau di tangan kamu ada benih, maka walaupun kamu tahu esok nak kiamat, maka hari ni tanam lagi. Allahu Akbar. Dan kalau dan buatlah satu benda ni seolah-olah macam kamu 1000 tahun nak hidup lagi. Maka ini satu tamsilan Nabi nak abang apa pun yang kita buat, pastikan penghasilannya, kutipan hasilnya adalah untuk penjanaan di masa depan, untuk orang lain. Dua minggu lepas saya pergi satu camp, dia ada satu pokok durian yang lebih daripada 200 tahun. Dia punya pemeluk ni 4 orang peluk pun tak habis. Allah. Sampai hari ni buah tu hasil. Confirm Pak Long hak tanam tu arwah dah. Kalau ada memang DNA Firaun lah kot, 200 tahun lebih umur dia kan. Bayangkan Pak Long tu dalam kubur dah 200 tahun, manfaat buah masih turun. Maka di sinilah kita tengok bagaimana kecerdikan, kebijaksanaan orang dulu-dulu. Mereka pugak tanah, hasil mereka tak ada rasa pun, meninggal dalam keadaan yang susah. Tapi hari ini kesenangan siapa yang dapat? Anak cucu, anak-anak kan. Tanam pokok durian, dulu tak ada teknologi yang macam hari ni 5 tahun dah boleh buat keluar buah. Dulu kadang 20 tahun barulah dapat tepas matang, buah boleh buat keluar. Pak Long tu tak ada rasa. Even yang tanam tu ada yang kencing manis, tak kencing orang hidup dia. Dia kencing manis, tak boleh makan buah. Apa yang berlaku adalah hari ni berapa ramai orang dapat manfaat pada buah. Maka dalam satu hadis Nabi kata, orang yang tanam pokok ni, kalau buah tu makanan binatang-binatang makan pun dia dapat pahala. Berguguran di atas tanah pun dia dapat pahala, kerana tanah mendapat zat daripada buah yang diturunkan. Walaupun buah tu melupus biasa pun, tetap dapat kebaikan pada isi tanah tadi. Maka inilah yang kita nak, return of investment yang takkan pernah habis, walaupun melalui tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, insya-Allah. Syarat dia jangan tanam kat tanah orang. Jangan tanam pokok ketum ya. Itu salah harta kacau Ustaz. Baik, jadi tanamlah perkara yang boleh memberikan manfaat dan juga kebaikan kepada kita. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, Abdul Karim Sufyan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah pandangan dan nasihat Ustaz mengenai amalan memohon izin pada penjaga atau penunggu hutan oleh sesetengah mereka yang berhasrat untuk memasuki hutan belantara agar tidak diganggu? Mohon pencerahan daripada yang bahagia Ustaz. Tadi Ustaz dah ceritakan sedikit, tapi mungkin ada tambahan-tambahan lagi. Apakah perkataan-perkataan yang berkait dengan amalan-amalan yang khurafat Ustaz yang perlu dielakkan? Sedikit daripada Ustaz. Baik, terima kasih pada Tuan Abdul Karim Sufian kita tentang bagaimana pandangan nasihat kita minta izin ni. Saya rasa ini adalah menjadi satu sanad yang mursalsal lah. Sanad yang diturunkan daripada A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, sampai sekarang mungkin generasi yang ke Z lah. Turun-temurun lah. Turun-temurun. Dan benda tu walaupun tidak ada asas, tapi bila diulang dan diajar, maka benda tu akan lekat dalam kepala otak. Dan saya sendiri pun pernah diajarkan bila nak kencing, contohnya berhenti dulu. Saya kampung saya di Jerangau, Felda Jerangau di Terengganu. Jadi daripada Kedah nak balik tu kena melalui Igrik, Jeli. Jadi kawasan-kawasan dulu ni jalan dia memang tak relax punya kan. Sekarang mungkin canggih lah. Dulu memang jalan teruk. Jadi kadang nak kencing ni memang hutan lah, tengah-tengah hutan. Bayangkan di Gerik, Jeli pun semua tu, Royal Bloom, segala mak nenek benda tu ada tepi jalan. Tempat gajah lah. Gajah tu selalu dah, rimau banyak kali. Tapi dululah, sekarang dah tak dapat. Rimau pun dah tinggal dekat bank kan, rimau dah ada. Kan? Dan tak ada lah. Jadi waktu nak kencing dulu saya masih ingat, even tok saya pun pernah habaq, dia kata minta izin dulu. Kita pun puluh lah pi dekat pokok tu, tok anak cucu minta tumpang kencing. Maka bila semakin membesar tu, kita dah fikir sejak bila pula Datuk Wan aku menikah hangat duk jaga pokok ni kan. Maka itu antara perkataan-perkataan yang boleh menjadi perantara kepada syirik kecil. Hati-hati. Kerana apa? Kita seolah-olah
menduakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tak sedar. Sedangkan alam ni siapa punya? Allah. Maka minta izin kepada Allah. Seperti saya kata tadi pada asas pada permulaan awal bicara kita, cukuplah dengan menggunakan ayat Bismillahirrahmanirrahim ataupun menggunakan Salamun ala Sulaiman fil alamin. Ataupun boleh baca dalam ayat Quran dalam surah As-Saffat ayat 79. Allah kata apa? Doa tentang Nabi Nuh alaihi salam tu. Salamun ala Nuhin fil alamin innaka Hamidul Majid. Maka boleh baca di antara tu doa-doa surah As-Saffat ayat 79. Nanti boleh tengok sendiri. Banyak amalan-amalan doa yang kita boleh amalkan. Maka tak payahlah lepas ni yang kita duk buang dah perkataan tu, jangan duk guna dah. Minta tu anak cucu minta tumpang kencing. Tak usah duk minta Tok Wan kita pun kalau nak kencing dia kencing. Bukannya nak kena minta izin kepada penjaga pokok dan sebagainya, penjaga hutan dan sebagainya, kerana mereka juga adalah makhluk Allah yang setiap pada apa yang mereka lakukan itu yang menjadikan, yang mengizinkan tetap Allah, bukan pada kekuasaan dan keinginan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah tak dengar minta simpang 44 malaikat? Benar kan? Biasanya tengok accident tengah jalan, pum, keluar mulut dia, minta simpang 44 malaikat. Baik tuan-tuan, saya nak mengajar nak mengajak kita untuk berfikir sejenak. Tuan-tuan, saya nak tanya, mengikut rekod dalam Quran dalam hadis, dalam mana-mana yang kita duk baca, berapa banyak malaikat yang menyimpang dan tak taat kepada Allah? Ustaz, berapa banyak? Tak ada. Ada. Satu je. Itu Azazil. Ya, iblis saja. Dalam Quran ayat 34 suratul Baqarah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia keras kepala, sombong angkuh dia. Mengikut rekod dalam Quran dan hadis ni, satu je malaikat yang pernah mengkhianati Allah Subhanahu Wa Taala daripada perintah Allah. Yang lain ni semua taat pada perintah Allah. Tiba-tiba kita pandai-pandai pergi tambah balas sampai 44, ni siapa lagi 43? Sedangkan dalam rukun iman kita beriman dengan para malaikat itu menjadi salah satu teras kepada rukun iman kita. Lepas tu tiba-tiba dah rukun iman beriman dengan para malaikat. Apa makna minta simpang? Minta dijauhkan. Minta jauh kan Ustaz kan? Kefahaman kita ni kan, kalau minta simpang ni minta dijauhkan. Tak relax punya jauh. Minta pada 44 malaikat. Sedangkan malaikat bawa rahmat, malaikat yang bawa rezeki Allah kirimkan. Allah kirimkan malaikat-malaikat ni untuk apa? Bagi kebaikan kepada manusia. Tiba-tiba kita diajarkan untuk minta simpang. Maka saya mengajak tuan-tuan kita betulkan perkataan. Kalau tengok benda tak best, apa perkataan yang patut kita keluar? Kalimah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang paling baik disebutkan dalam hadis Nabi. Tengok musibah, kemalangan, tengok orang kena sakit, tengok benda yang tak best, benda yang kita rasa tak mau Allah datangkan kepada kita, ataupun benda yang bersifat kepada ujian, maka sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pegang, tanamlah Allah tak. Maka jangan guna dah maklum. Mulai pada pagi ni, siapa sebut masuk api Melaka. Tak boleh. Salah perkataan tersebut. Boleh bawa kepada rosaknya akidah, kerana simpang 44 malaikat itu adalah salah satu teras daripada rukun iman yang wajib kita beriman. Mengikut rekod hanya ada satu saja malaikat yang mengingkari Allah, adapun yang lain mereka sentiasa taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka betulkan balik benda yang dah biasa kita buat. Kalau dah pernah pesan kepada anak-anak, betulkan pesan ke anak-anak, mak buat silap, jangan duk belagak ke macam duk diam tu. Takut kita dah sebarkan benda yang tak betul. Wallahu a'lam. Itu yang masuk 3 orang keluar 4 orang tu Ustaz. Bila kira balik 10 orang pula. Dia nampak banyak Ustaz. Banyak. Rupanya ada ramai yang ikut dia Ustaz. Sebab dia minta izin, orang lain pun minta izin nak ikut juga. Jadi antara satu perkara yang perlu kita jaga adab-adab kita di dalam hutan. Dan seterusnya Ustaz, berkenaan dengan kiblat ni, ada yang bertanya di Facebook. Al-Syal bertanya, baik, bagaimanakah pula untuk menentukan arah kiblat sebelum melaksanakan solat ketika berada di dalam hutan? Mohon perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz. Kiblat ni kadang-kadang handphone pula, GPS tak boleh nak detect pula dalam hutan ni Ustaz, dan sebagainya. Pencerahan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih untuk Puan Al-Syal berkaitan soalan yang sangat baik. Kalau dalam Survivor dulu, kami dipanggil CIW, Counter Insurgency Warfare, istilah peperangan lah. Perang gerila ini kita akan duduk dalam hutan. CIW ni saya belajar ketika tahun 1 di Institut Pertahanan. Jadi kita duduk dalam hutan, kita akan diajar oleh kita punya dalam batalion kita diajar untuk cara cari kiblat, menengok arah pokok, tengok arah matahari. Baik, asas dia ada 2 cara. Jadi
semua orang boleh buat lepas ni insya-Allah. Okey ya, dua cara. Yang pertama menggunakan kompas. Kompas apa kefahaman dia? Kita kena faham kalau di Malaysia azimut ataupun darjah, berapa azimut ni, berapa darjah yang kita nak guna untuk arah kiblat, yang digunakan di Malaysia adalah 291 hingga 293. Saya ulang, 291 hingga 293 dia punya darjah dia tu. Tulis tu. Saya terang bagi lo. 291 293. Maksudnya bila kita buka apps ke apa, ataupun kita tengok kompas, dia mesti bukan tengok arah selatan, arah utara, arah barat. Tengok kedudukan dia 291 293 tu. Daripada arah west. West ni apa dia? Barat. Sebab ingat lah, ataupun cara yang lain, matahari naik belah timur, belah barat, memang balik awal dah kita. Nah, setiap hari matahari naik belah timur dan dia akan turun belah barat. Maka kalau nak tengok waktu zuhur, waktu asar ataupun waktu maghrib, maka tentukan di mana arah matahari turun. Kerana matahari confirm akan turun secara biasanya pada arah barat. Ini confirm. Tak ada dia saja matahari nak turun belah selatan pula ke, nak naik belah turun belah utara, tak ada. Memang confirm dah kitaran dia, kecuali berlakunya kiamat, tanda-tanda besar kiamat, matahari akan naik belah barat, turun balik timur. Maka cara asal hari ni dia turun belah barat tadi, maka tengok unjuran dia kat mana ketepatan matahari turun, maka adjust 21 ke 23 darjah azimut tadi. Sebab 291 kan, sebab kita faham macam ni, dia bulatan 4, atas adalah utara, kanannya adalah timur. So berapa? 90, mula dan kosong, 90, 180. Betul ya Ustaz? 90, 180, lepas tu 270. 270. Duk dekat barat ni berapa? 270. Kalau kita tengok jam pukul 9. Pukul 9 tu 270 darjah kalau ikut. Maka naikkan 21 ke 23 darjah, maka kita akan dapat maka dia punya graf akan dapat 291 293. Itu adalah untuk arah kiblat. Maka tengok matahari tu kita dah boleh agak lah 21. Tuan-tuan kena ingat saya buat kerjasama dengan Persatuan Falak Selangor untuk nak bangunkan masjid. Saya sendiri pun kita gunakan sistem ilmu falak. 1 darjah lari bersamaan dengan 120 km daripada arah kiblat. Jauh 1 darjah nah. Dan mengejutkan, lebih daripada 60% rumah dan kedai yang dok buat arah kiblat sendiri ni menggunakan apps yang ada, 60% adalah tak akurat, tak tepat. Tersasar. Even masjid dan surau pun banyak gila yang salah. Banyak. Bukan semua, kebanyakannya salah. Sebab tu di antara syarat nak buat masjid sekarang, mesti mendapat endorsement daripada Jabatan Mufti untuk pengesahan arah kiblat. Sebab dulu ni mereka main pakai ilmu yang ni, tak buat pengesahan. Saya masjid sampai 4-5 kali sebab kita nak betul-betul confirmkan, takut tersalah. Itu kaedah pertama, 291 hingga 293 darjah. Yang kedua, nak mudah guna aplikasi cuma aplikasi ni confirm takkan ada akurasi yang betul-betul tepat untuk nak mendapatkan arah kiblat. Tetapi biar ada daripada tak ada langsung lah. Biar ada daripada tak ada langsung. Jadi tetap saya rasa dengan yang bila masuk hutan, kaedah yang paling efisien, rasional adalah kita kenal pasti di mana arah barat, timur, utara apa semua tu, dan sesuaikan dengan 291 hingga 291. Sama dengan kompas kita bila kita pakai yang telefon ni pun, bila kita letak tu ada orang yang dia ambil arah anak panah atas. Anak panah atas tu utara maklum. Kita kena ikut apa? 291 hingga 293 darjah juga. Itu adalah daripada Malaysia punya azimut ataupun darjah untuk arah kiblat. Wallahu a'lam. Itu antara kaedah ataupun cara pengiraan kiblat. Dan insyaAllah kita akan kongsikan banyak lagi perkara penting berkaitan kisah sahabat hutan. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran dalam Tanya Ustaz, dan kita masih lagi berbicara tentang kisah sahabat hutan. Kepada anda para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas tontonan anda. Dan terima kasih kepada yang sudi untuk tekan butang share ataupun kongsi. Jangan lupa untuk sama-sama kita terus war-warkan siaran kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ramai lagi yang menonton dan mengambil manfaat daripada siaran kita, insya-Allah. Baik, kita masih lagi bersama dengan Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Dan Ustaz, kita nak sambung lagi, ada soalan, banyak lagi soalan daripada sahabat-sahabat kita. Maknanya ramai orang yang kaki hiking ni Ustaz, ataupun orang yang suka healing-healing ni. Baik, kita ada soalan daripada Fatin Syuhaidah di Facebook. Baik, soalannya Ustaz, apakah cara atau kaedah untuk menjaga ikhtilat antara pendaki lelaki dan wanita? Dan yang kedua, bagaimanakah pakaian yang sesuai untuk pendaki wanita yang menepati syariat dan terus boleh dibawa untuk solat? Terima kasih. Dan soalan yang berikutnya mungkin kita boleh kongsikan lagi. Izara, bagaimanakah tata cara bagi pendaki wanita untuk menjaga diri dari segi pergaulan? Lebih-lebih lagi jika terpaksa bermalam dan mengelakkan percampuran antara lelaki dan wanita. Dan apakah kaum wanita tidak begitu sesuai atau tidak sesuai untuk mengembara ke dalam hutan kerana lebih akan menimbulkan fitnah berbanding kebaikan? Ustaz. Okey, baik. Terima kasih untuk dua soalan lah kita rangkumkan sekali. Yang pertama, Fatin Syuhaidah dia tanya berkaitan ikhtilat di antara lelaki dengan perempuan bila pergi hiking, naik bukit. Biasanya orang perempuan zaman-zaman nowadays ni dia lain macam si unstoppable. Dia advance. Kalau dulu maklum-maklum kita jarang lah nak ajak tiba-tiba. Biasa paling kuat dulu rombongan Cik Kiah tu kira dah on dah. Walaupun tayar tercabut, driver gila kan, tak apa, on. Tapi kira lah ni dia punya kedahsyatan kebangkitan wanita-wanita ni lain macam sikit. Je ikhtilatnya tetap sama. Hukumnya sama ada di atas bukit, di atas langit, kan, duduk di dalam di atas tanah sekalipun sama. Di mana hukum ni akan berubah, Ustaz? Satu je keadaan hukum akan berubah bila mana duduk dalam tanah. Dah mati, tak ada ikhtilat. Selagi mana hidup, duduklah di mana pun, maka ikhtilat wajib kena jaga. Hukumnya sama je lah. Dia tak ada, oh di atas sana boleh bertepuk aku, di atas sana boleh main lebih kurang aku. Tak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, pakaian macam mana yang perlu bila nak untuk hiking, nak masuk hutan. Yang pertama, pakaian kena sesuai dah. Takkan pakai jubah abaya kot, nak atas tu boya sangat kan. Dia kata ustaz cantik pakai abaya, sat lagi nak atas tu nak oot kan. Nak oot pun pakaian ketika naik tu biarlah dalam keadaan yang bersesuaian untuk hiking. Cuma bila syarat pemakaian tu, janganlah kita pakai legging, janganlah kita pakai benda-benda yang mendedahkan aurat. Ada orang ingat legging tak menutup aurat. Tak, legging ni tak menutup aurat bagi lelaki maupun perempuan. Sama je, lelaki main bola pakai legging, nampak ketat bukan main, habis nampak bentuk tubuh badan, maka tetap sifat menutup aurat tu tidak sempurna. Maka pakailah keluar tracksuit yang besar sikit. Kalau kita size kita biasanya size yang ideal kita M, kita pakai yang L. Janganlah sampai meloreh terlondeh pula. Biar yang besar sikit, yang tidak menampakkan pada bentuk tubuh. Sebab sifat bila kita hiking ni, manusia akan ada mengeluarkan peluh. Mengeluarkan peluh. Kalau keluar peluh ni, apa yang akan berlaku adalah baju dan seluar tu akan melekat. Jadi kalung-kalung naik, orang lelaki duduk belakang, dia duduk tengok, nampak benda atas sepatutnya, daripada belakang tak tengok pun rugi hampa belanja. Kan? Maka kat sini kena faham bagi elok, pakai dengan pakaian yang longgak. Stokin saya rasa kalau masuk hutan ni confirm tuan-tuan akan pakai stokin sebab takut pacat. Ni tuan suruh ajak pun saya rasa semua akan pakai. Cuma bila pakai stokin tu cantik, boleh pakai untuk solat tu. Seluar baju stokin, tudung tutup bahagian dada, settle masalah, tutup bahagian bau, maka dah boleh pakai untuk sembahyang. Tak payah nak bawa telekung beria-ria pula dah, pakai telekung 5 waktu, pelupur 6 waktu, warna leh-leh. Tak payah duk beria lah. Pakai baju yang mana kita pakai sempurna pada penutupan aurat, maka pakaian sama boleh digunakan untuk solat tu. Baik, sedikit kepada respon kepada soalan Izara tadi pula. Dia kata macam mana tata cara bagi pendaki wanita, tak kira laki ke perempuan tutup aurat.
Terus duk kira, hang laki kan perempuan tutup aurat. Hang laki pun kadang duk gatal sangat. So kata hang laki pakai seluar pendek. Kan? Kalau kata buruk-buruk tu dia cakap dia abang kata Pak Long tutup aurat balok. Kecuali hang tu daripada spesies sama macam kami, tak apa on. Tapi kamu tu manusia Allah lantik sebagai khalifah, maka jangan downgradekan kemanusiaan kita sehingga seolah-olah menelanjang di dalam hutan. Lepas tu kita kena faham bahawa hukum ni tetap sama. Islam ni bukan menghalang, tapi Islam memberikan jalan untuk keselamatan. Ada orang kata, Ustaz, habis tu adakah Islam, orang perempuan tak boleh keluar langsung? Tak, bukan tak boleh keluar. Cuma Islam ni nak menjaga kehormatan seorang wanita itu sehingga kan hukum pi masjid pun tak sama bagi orang perempuan dengan lelaki. Afdalnya semayang orang perempuan tu di rumah. Tapi tak dapat pada jemaah tak. Dia semayang di rumah tu mendapat iktibar pahala seperti dia semayang berjemaah di masjid bagi orang perempuan. Cuma lah ditekalih orang perempuan selalu pergi masjid mengaji kuliah muslimat, orang perempuan kuliah duha orang muslimat. Orang perempuan dia rajin, orang lelaki pula dah kan dia nak main di rumah kan. Jadi kasih kita kena usahakanlah. Apatah lagi tidur malam, kalau boleh eloklah. Lainlah naik gunung Everest kan, naik gunung Kinabalu, gunung-gunung yang memang bersifat. Saya dulu memang kaki hiking. Sebelum kena ACL PCL ni saya kaki hiking. Kalau di Semenanjung ni saya hampir Gunung Ledang, Gunung Datuk, Gunung Jerai, apa semua ni majoriti dah habis lah, kecuali Gunung Tahat sahaja. Yang suka dulu donat. Jadi memang saya pun kalau ada orang perempuan nak ikut, saya kata okey, kamu ikut setakat yang sehari sudah. Lepas tu satu lagi sebelum malam kena turun. Adapun kalau yang nak bermalam adalah lelaki, sebab susah untuk jaga yang perempuan ni. Binatang pun dia tergegeh tau. Pacak dia suka orang perempuan, saya tak tahulah. Pacak pun kata apatah lagi manusia. Dia silat hang tu pakai konsepsi pun kata menarik manusia. Betul. Kalau 10 lelaki, 10 rombongan kita, 5 lelaki, 5 perempuan, 5 perempuan kena. Hak lelaki ni pacak pun dia memilih, dia tak mau sangat. Ni saya tunjuk berdasarkan pengalaman lah. Maka sebab tu kita tak sarankan untuk nak tidur malam di atas, melibatkan keselamatan kamu dan juga penjagaan aurat kamu akan terbatas dan sangat insecure lah dalam keadaan itu. Bukan salah, bukan nak menghalang, tetapi kalau boleh cuba elakkan. Melainkan kalau dia kata, Ustaz, saya kalau tak hiking juga meleleh-elok, maka hak tu tak upayalah. Kita usahakan bersama. Jadi tuan-tuan, benda ni nampak simple tapi sama-sama kita cuba yang terbaik menjaga, insya-Allah. Allahu akbar. Bila kita fikir balik, Ustaz, alam ni satu anugerah yang besar Allah Taala berikan kepada kita. Sebab tu kita bawakan tajuk kisah sahabat hutan, supaya ada orang tanya kenapa bawa tajuk ni pada pagi ni, kerana banyak isu-isu yang berkaitan dengan hutan yang perlu kita kongsikan kepada para penonton. Baik, tadi Ustaz cerita tentang kiblat ni, ada lagi soalan tentang hiking Ustaz daripada Fadli Mak Syah. Baik, soalannya Ustaz, jika kehabisan bekalan makanan di dalam hutan, contohnya pasukan unit beruniform yang bertugas, bukan orang yang saya saja untuk hiking atau mendaki, dan dalam situasi bagaimanakah yang dikatakan dan dibenarkan untuk memakan apa sahaja yang lintas di hadapan untuk ikhtiar hidup demi kelangsungan tugas dan tanggungjawab tersebut? Mohon pencerahan sahabat-sahabat kita yang berada di perbatasan mengawal keamanan negara dan sebagainya, Ustaz. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Fadli Syah, Fadli Mak Syah ni. Abang Fadli ni kalau tanya soalan ni, soalan tak relax punya, baik punya, sangat bermanfaat lah. Saya baca pun saya dapat manfaat kebaikan. Tuan-tuan, sebelum kita nak jawab, saya nak tuan-tuan bantu saya untuk share. Kita ada 1,900 orang yang sedang menonton. Tuan-tuan, kalau 1,900 orang ni jalankan tanggungjawab, maka akan ada 1,900 kebaikan yang disebarkan secara percuma pagi ni. Tak ada orang patah jari, tak ada orang tergeliat, tak ada orang terpelik apa-apa pun. Hanya tekan butang share, sebarkan manfaat kepada orang lain. Rajin-rajin tekan, buat nota sekali. Kita cerita tu tekanlah, tulis. Lagi dia lagi cepat kita akan ingat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak kepada kebaikan pahala, ambil telefon, tekan butang share. Jangan kedekut tidur masin sangatlah. Okey, baik. Tuan-tuan, bila sebut tentang apa makna darurat dalam hutan ni, dia bukan kepada orang yang menjaga keamanan negara atau berbadan uniform semata-mata, ranger, polis hutan ke atau perhutanan semata-mata. Sesiapa pun yang berada dalam hutan dalam keadaan yang darurat, maka diberikan ada 3 keadaan darurat yang dibenarkan. Jadi disebutkan dalam fatwa yang ke-62 dikeluarkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan pada tarikh 3 Ogos 2015. Okey, tengok keadaan dia. Yang pertama, darurat itu benar-benar berlaku dan dia bukan sangkaan.
ataupun rasa-rasa. Ambil ilmu rasa-rasa ya. Rasa ni kalau kita tak makan ni biskut dalam beg tu ada lagi tu, ada sardin, cak ayam, ada sardin, cak apa segala benda ada lagi, tapi dia kata dia main sangka-sangka je. Makanan ni kena simpan. Jadi hak ni kita darurat, kita makan dulu binatang lain. Yang tak halal ni. Ada katak, ada binatang-binatang yang tak halal, ulang, ada khinzir, ada binatang yang tak boleh makan, tapi dia kata dia main sangka-sangka yang tak darurat lagi. Makna darurat ni apa? Memang tak ada apa dah. Tak ada apa langsung. Itu baru kata darurat. Dia bukan sangkaan, dia bukan main buah rasa-rasa. Itu yang pertama, syarat dia. Yang kedua, nak berlakunya darurat ni apa? Orang yang berada dalam keadaan, maksudnya dia tak ada dah jalan lain. Tak ada dah jalan lain. Ada orang makanan tak ada, tapi line telefon ada. Order lah food delivery. Kan? Order lah chicken chop, biskut Mary ke, biskut apa-apa bobat. Kalau maksudnya, tapi dah tak nak jalan. Dia kata ustaz, line telefon tak ada, makanan habis. Maksudnya dah memang dalam keadaan darurat yang tidak ada jalan langsung, yang kalau dia tak makan boleh bawa kepada ancaman nyawa kepada dia. Maka ketika tu barulah diisytiharkan kepada darurat. Habis dah bekalan, memang habis langsung. Yang ketiga, bila mana berlakunya dua keadaan tadi, tak ada jalan dan bukan sangkaan, barulah darurat itu boleh diperkenalkan kepada yang sesat ataupun yang berhadapan dengan masalah. Maka dia hanya boleh ambil sekadar yang perlu sahaja. Bukan sampai berselera betul. Kadar dia tangkap khinzir, kan? Dia tangkap khinzir ni tuan-tuan. Siap dia buat menu pula dah. Malam ni buat masak kicap. Kan? Hak lebih tahu esok buat masak, dia orang Negeri Sembilan nak buat salai. Kan? Malam kita buat bagi asam pedas. Jangan dia buat lolak lagu tu. Makan itu sekadar untuk survive sahaja. Jangan duk atok menu pula. Bungkus buat balik pula nak abang kanak. Daddy waktu survive dulu hak ni yang jangan. Jangan. Ada dulu waktu dalam uniform, ada sahabat saya, dia kata ustaz sedap sungguh, dia kata satu benda yang sedap makan. Dia kata, saya kata makan apa? Makan katak. Astagfirullah. Saya alhamdulillah lah waktu masuk saya tak lapak tahu mana pun, pada saya bukan darurat, saya tak makan lah, tapi dia makan. Dia makan katak. Saya kata tak boleh sampai balik bercerita sedap. Dia kata kalau suruh buat lagi pun tak boleh, itu bukan darurat. Maka di sini kena hati-hati. Kalau tiga keadaan tu berlaku, barulah diistilahkan sebagai darurat. Jangan duk buat gatal, duk malah nak buat benda-benda yang tak sepatutnya, terus diisytiharkan kepada darurat. Wallahu a'lam. InsyaAllah demikian situasi darurat di dalam hutan yang telah dikongsikan oleh Fadil Ustaz. Banyak lagi akan kita kongsikan kisah sahabat hutan kembali selepas ini. Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi berbicara tentang kisah sahabat hutan bersama dengan Fadil Ustaz Yaakob Yusra. Dan Fadil Ustaz, kita dah bicara panjang lebar, sedikit kita nak ceritakan tentang perkembangan Madak. Ramai yang bertanya-tanya Ustaz, perkembangan pembangunan di Madak ni sejauh mana perkembangan ataupun progres keseluruhan setakat ini yang mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada para penonton di hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ya Ustaz. Okey, baik, alhamdulillah untuk perkembangan daripada hari ke hari kita terus berjalan. Untuk makluman tuan-tuan, sekarang berjalan serentak pembangunan yang pertama asrama untuk pelajar lelaki dengan kos sekitar 3.5 juta ringgit. Dah masuk kepada fasa BIM dah, maksudnya dah settle piling, dah settle untuk buat tapak bawah dan nak naik bangunan. Yang kedua berjalan adalah stadium e-sport dengan kos 3 juta lebih juga, dan yang ketiga restoran untuk ekosistem ekonomi, dan yang keempat juga sedang dibangunkan adalah Menara Ilmu Falak. Menara Ilmu Falak untuk kita buat muzium Ilmu Falak. Bila orang datang tu pening-pening nak cari navigator, dalam tu ada ilmu, kita akan bekalkan macam mana nak cari arah kiblat. Jadi tuan-tuan, tu sedang berjalan lah. Dan alhamdulillah program macam kita tengok tuan-tuan dalam gambar tu, program berjalan memang tak relax setiap minggu. Macam minggu lepas hari Sabtu kita ada Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari daurah berkaitan kelebihan Muharram dan Ma'al Hijrah. Kemudian kita ada Lepak Geng Utara. Kita ada buat Liga Penalti lebih daripada 500 penyertaan.
128 tim, dekat 500 orang lah yang ada. Kemudian kita buat e-football, pakat duk main game bola kat bawah Dewan Masjid. Beratus-ratus orang lah yang jual, alhamdulillah. Jadi setiap hari Sabtu perjalanan kita, hari Jumaat ada Sabtu kita ada pengajian, pagi ni pun ada pengajian di Madat tu, pengajian Quran, kitab Safinul Tanjah, kitab fiqh, dan pagi esok kita ada juga pengajian Quran tajwid pada pukul 9 pagi sampai pukul 11. 11 saya akan baca kitab. Saya sendiri akan baca kitab Penawar Bagi Hati. Jadi jemputlah mai. Jemput mai, mana-mana yang jauh kot nak jumpa, nak selpiak. Mai pada hari Sabtu, insyaAllah kita ada pembangunan terus berjalan, dan insyaAllah pada minggu depan atau lagi 2 minggu kita akan siapkan rumah kahwin paling murah di dunia untuk tuan-tuan berkahwin, insyaAllah. Package murah lah. Ya, package paling murah. Tuan-tuan guling-guling pun tak jumpa, insyaAllah. Biasa kalau kita tengok anak-anak kita ni remaja main game dalam rumah, dalam bilik dia kan, tapi kita ni main game di masjid dan kemudian menunaikan solat. Ya, kalau tengok Ustaz, Sabtu baru ni separuh masjid penuh dengan budak-budak. Mereka tengah main game tu, tapi bila kita bawa orang masuk main bola, dia pun tutup aurat. Tak ada langsung yang tak senonoh, tak pakai yang pakai seluar pendek. Walhal tak ada pun kita wajibkan kalau ni nak tembak pakai panah ke apa, tak ada. Tapi dia reti tu, kata dia manusia ni tak jahat, cuma tak didorong untuk pendedahan bawa. Tu tak ada. Pendedahan tu je. Main game kat masjid. Betul. Waktu semayang tak ada siapa pergi jerkah pun. Pegang rotan ke buh tengah belakang sedah ke, stalat day ke, jack tengah belakang ke, tak ada. Masuk tu semayang pakat berhenti, pergi ambil wuduk, semayang, habis semayang, turun sendiri. Jadi kita nak itulah anak-anak muda kita abang kata game tak salah, yang salah adalah main game sampai tak semayang. Betul. Itu pengurusan yang perlu kita dedahkan kepada mereka, cara dan kaedah yang terbaik menguruskan teknologi dan juga kehidupan, Ustaz kan? Baik, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berbicara juga tentang Madat ni, Ustaz. Kenapa perlu orang ramai ni berkongsi ataupun berinfak, terutama di hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ni, kepada Madat ataupun Muntadha Dakwah Center, dan bagaimana caranya? Mungkin ramai yang bertanya-tanya ni, mungkin ada yang baru menonton, Ustaz, kami nak sumbang, kaedahnya, Ustaz. Baik, bila sebut tentang kelebihan sedekah ni, saya rasa beratus-ratus hadis dan ayat Quran cerita tentang kelebihan kan. Tak pernah miskin lah orang sedekah ni. Jadi tuan-tuan, saya nak mengajak lah untuk kita semua pada pagi dengan penuh bulan Muharram, tahun baru bagi kita ni, jomlah kita pakat-pakat berusaha sama-sama. Kita bagi daripada ummah kepada ummah. Kami di Masjid Madat ni, Ustaz, ada orang tanya, tabur masjid ada duit? Demi Allah, Ramadan baru ni negatif duit, negatif. Bukan kata tak ada duit, negatif terus. Negatif. Apa yang tuan-tuan bagi semua kami belanjakan. Setiap pagi budak-budak main semayang, kita bagi duit poket, duit sekolah seorang RM5. Setiap pagi. Dah sebulan lebih dah berjalan. Beratus budak yang datang, alhamdulillah, untuk semayang subuh berjemaah. Jadi saya mengalu-alukan tuan-tuan, kita buat derma wakaf buat mak ayah, kita ada kaedah KRP, kita ada auto debit. Maksudnya tuan-tuan kadang-kadang malas nak buat setiap bulan kan. Buat terus langganan untuk, kalau boleh bayar untuk subscribe macam-macam benda hak merapu boleh. Dan kalau rintum lagu tak tuntuang boleh. Takkanlah untuk kita nak subscribe juga agar perbulanan itu terus di auto debitkan melalui sistem bank. Buatlah 100 ke, atau nak ambil kempen 1000 wakaf buat mak ayah tu, kita buat selama 10 bulan ataupun 2 bulan ataupun 3 bulan. So tuan-tuan bahagikan mengikut cara kemampuan. Yang tak mampu dengan duit, usahalah dengan cara mana yang kita boleh buat. Betul. Mungkin sebarkan maklumat begini, tuan-tuan ni ada 2000 orang ni, tekan butang share, copy link, hantar kat grup adik-beradik, grup jual Tupperware kita, grup masak apa hari ni, masak apa esok, grup nak tunang minggu depan. So banyak ruang-ruang ni kita sebarkan. Tuan-tuan, untuk pagi ni kita ada satu buku berkaitan navigasi survival dalam hutan. Memang buku ni kita tulis khas untuk orang nak masuk hutan. Ataupun naik atas ni kita ajak cara nak semayang, cara cari kiblat, apa semua tu. Di buku ni memang khas untuk perbincangan kita pada pagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang. Tuan-tuan yang tak menyumbang pun bantu saya sebarkan. Jadi buku ni ambil free je sekejap lagi. Tapi amanah lah, kena amanah. Tuan-tuan yang tak menderma, bukan dapatkan saya, dapat kepada Madat. Saya tolong promote je. Siapa yang tak ada duit, tolong bantu saya sebarkan. Paling komen, paling cayang pada 5 orang. Saya doakan mana yang menyumbang, mana yang tolong sebarkan, Allah bagi kebaikan syurga kepada tuan-tuan. Duduk dalam hutan ke, luar hutan ke, atas darat, bawah darat, dalam tanah ke, Allah bagi kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih
moga Allah bagi keberkatan. Allahu Akbar. Kita baring, kita tidur, kita makan dalam keadaan pahala masih lagi berjalan kepada kita, iaitu sedekah jariah berpanjangan, terutamanya kita sedekah pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ya Ustaz. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar kita dapat sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Anda terlepas info atau siaran daripada awal, jangan risau, jangan bimbang, anda boleh catch up ataupun tonton semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Jadi langgan segera, jangan ketinggalan. Dan banyak lagi akan kita kongsikan Ustaz untuk kisah sahabat hutan. Kita akan tamat di TV3, sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tiada panorama seindah hutan, hutan tempat bermainnya si rama-rama. Indahnya bumi kurniaan Tuhan, menjaga alam sekitar, tanggungjawab bersama. Saudara sedang penonton, Alhamdulillah masih lagi kita bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kita masih lagi bersama Ustaz Yaakob Yusra untuk topik kisah sahabat hutan. Terima kasih atas tontonan anda, sama ada menerusi TV3, TV9 ataupun menerusi Tonton HD ataupun juga di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar, luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutamanya di hari Jumaat penghulu segala hari ini. Kita doakan mudah-mudahan kebaikan kepada kita dan banyak ayuh kita sama-sama memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baik Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook Mazni Hasan. Baik, bagi wanita yang uzur atau datang bulan, bagaimanakah jalan terbaik untuk membuang pad yang dipakai? Perlukah membasuh terlebih dahulu tuala wanita itu atau boleh terus menanamnya agar terhindar dari gangguan makhluk halus di dalam hutan? Ustaz, mohon pencerahan. Okay, baik. Terima kasih pada Kak Mazni. Kita tu soalan yang sangat baiklah, khusus berkaitan untuk golongan muslimat yang datangnya haid. Yang pertama, kalau boleh elakkan daripada masuk di kawasan-kawasan yang seperti hutan dalam keadaan yang kita sedang haid. Sebaiknya cuba elakkan. Sebab ketika haid ni, keadaan wanita ni dalam keadaan yang sangat lemah dari segi batinnya. Kerohaniannya sangat lemah. Dia tak boleh semayang, tak boleh baca Quran, tak boleh, banyak benda dia terbatas. Jadi banyak kes-kes gangguan yang berlaku kepada wanita ini ketika dia haid. Ini faktanya. Jadi cuba elak, itu pertama. Sama ada mungkin ada pengambilan pil untuk elak ataupun aturkan tarikh yang bukan ketika kitaran haid. Baik. Tapi tak boleh nak elak dah. Memang itulah trik rombongan yang dibuat, yang memang kena masuk adalah ketika tu pula mai datangnya haid. Baik, yang ni cerita dia dah keluar haid dah. Adakah perlu dibasuh ataupun ditanam? Basuh dulu ke atau tanam? Baik, sebaiknya kalau dapat basuh, kalau ada sumber air yang mencukupi. Saya dengar mengelak lah, kalau ada sumber air yang mencukupi dan keadaan mengizinkan. Keadaan mengizinkan, tuan-tuan aja tahu. Kalau orang ramai, takkan nak pergi basuh pad ni tu, ya Allah, nampak wuduh gila. Kan, orang tengok mendengar, kawan tu baru nak basuh muka, tengok kita nak basuh pad. Demam dia. Jadi, kalau keadaan mengizinkan. Cuma saya rasa keadaan ni biasa tak mengizinkan. Yang pertama, air yang terhad, orang yang agak ramai, terbuka. Kalau kita nak pergi jauh-jauh tu, takut kita jadi hilang dari rombongan, maka sebaiknya just tanam. Tahap tanam tu pula tak perlu tanam sampai 7 meter dalam macam nak buat kubur. 7 depa, 7 hasta ke, tak perlu. Sekadar mana cara adat ni hidung tak boleh bau. Sebab takut bila darah ni dia boleh menarik pada binatang-binatang yang bersifat pada karnivor atau binatang-binatang yang bawa makan, binatang-binatang pemangsa lah. Mereka akan sangat suka kepada darah-darah. Jadi tanam itu yang terbaik. Dan ingatlah, darah juga untuk orang perempuan, khususnya orang perempuan ni. Darah ni orang boleh buat untuk barang-barang sihir. Saya ulang, darah, kuku, rambut, peluh ni biasa peluh ni orang payah nak simpan. Tapi benda yang melibatkan kepada wastage of badan kita ni, rambut wastage, sisa badan ni, orang boleh gunakan sebagai alatan sihir. Dan memang banyak betul kes yang kita jumpa mereka menggunakan alat sihir. Even tahi pun orang boleh guna sebagai alat sihir. Najis. Jangan nak buat
Jangan duk buat tahi tu orang panggil, jangan buat tahi. Kerana tahi juga boleh menjadikan tahi kepada kamu. Dengan menggunakan alat-alat sihir. Jadi kalau boleh basuh keadaan mengizinkan, alhamdulillah. Tapi kalaulah keadaan tidak mengizinkan, saya rasa biasa keadaan tak mengizinkan lah. Lalu hutan tu nak pergi basuh rajin pula, bukan ada singki, nak ada beli ayak apa semua. Maka cukuplah dengan kadar tanam pada tempat dia. Jangan membuang merata lah, itu menyalahi adab. Dan tuan-tuan mengundang bukan takat alam khaib, tapi mengundang pada makhluk-makhluk yang bersifat pemangsa ni, dia suka pada darah-darah, dia bau darah ni. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, daripada Syahiralia Muhammad, misteri kehilangan sesetengah pendaki masih berlaku hingga kini. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui apakah hikmah di sebaliknya. Apakah nasihat atau panduan yang boleh kita ikuti untuk memulakan sesuatu perkara, terutamanya yang melibatkan hutan. Jadi Ustaz, bila sebut seri kehilangan ni, ia sesuatu perkara yang sukar dirungkai dengan mata kasar ataupun difikirkan secara logik akal lah. Jadi mungkin ada sesuatu tips ataupun penjelasan di sebalik apa yang berlaku ni. Ada yang hilang masih gagal ditemui sampai sekarang Ustaz. Pencerahan. Terima kasih pada Puan Syahiralia berkaitan soalan penglibatan. Kena colek lah, hilang tak jumpa sampai lah, lepas tu ini badan pun tak jumpa. Puas dah cari merata. Kalau sesat lautan ni, insya-Allah paling komang, paling cak ayam pun akan jumpa rangka. Tapi tak jumpa juga. Jadi dia pergi dengan istilahnya misteri lah. Apa yang kita katakan sebagai misteri. Kita kena akui yang pertama, berdasarkan dalil daripada ayat Al-Quran, daripada suratul Baqarah, Allah kata apa? Kena beriman dengan alam khaib. Kerana mereka ni ada. Alam ni bukan hanya adanya manusia, adanya banyak makhluk-makhluk yang lain, sama ada yang kita nampak atau yang kita tak nampak. Biasanya jenis sembang kembas tak percaya, saya tak percayalah jin apa semua ni, boleh sembang tak kena kat kamu boleh sembang lah. Tapi kalau one you dah kena dengan diuji dengan makhluk-makhluk yang macam ni, baru hantau langit tinggi rendah. Maka bahasa mudah, jangan cakap besar. Tolong saya pesan, jangan cakap besar. Jangan masuk hutan kamu nak niat mencabar dan sebagainya. Tolong, itu ada adab yang perlu dijagalah. Cuma nasihat saya dalam bab ni, bila kita hidup ni menumpang dengan makhluk-makhluk yang lain juga, maka duduklah secara tumpangan. Macam mana kalau kita pergi rumah orang yang kita sebagai tetamu, dia tuan rumah, jangan menyalih adab. Nak masuk, pecat selipar dulu. Buka, cabut selipar, bawa keluar. Tanggalkan selipar kita. Jangan duk buat macam rumah kita, duk buat macam Mak Saleh sangat. Tengok hidung penyek serupa orang kok diang kan. Tapi jangan duk ni, maksudnya cara tetamu lah. Jangan menganggap kita tuan rumah. Jadi setiap tempat ni dia tuan dia. Dan dengan penuh adab lah. Macam saya kata tadi, masuk dengan baca doa, kan? Doa yang Nabi kata, Bismillahillazi la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiun alim. Doa tu disebut dalam hadis. Nabi kata kalau kamu beramai, maka Allah akan hindari daripada musibah dan bala bencana. Jadi amalkanlah. Moga kalau ada makhluk-makhluk yang nak mai, Allah tak izinkan kemampuan mereka untuk buat menganiaya ataupun berlebih kurang dengan kita. Cuma ada diajarkan oleh guru saya juga, kalau masuk di tempat-tempat yang kita tengok kadang-kadang ada macam contoh bentuk macam buaian ataupun macam tempat tu nampak elok je dari segi nampak terjaga lah, circulation dia tu cantik dan sebagainya, eloklah daripada kita putih geh-geh nak pergi rosakkan dan sebagainya, sebab mungkin itulah tempat mainan makhluk yang lain. Yang kita tak nampak mereka, tapi mereka duk main kat situ, duk main ciligan, main 0 point daripada duk main dengan dia, aku laju buaiku laju pohon beringin lah, ikan kalui lah apa semua, kita tak tahu. Maka janganlah pergi rosakkan. Orang suka buat khianat. Maka benda-benda macam ni jangan mencabarlah. Dan jangan cabut-cabut ikut suka. Mulutnya harus dijaga. Jangan duk nak tak ada insurans sangat. Jangan tak ada insurans mulut. Itu saya rasa ada adab lah. Sebagai nasihat, saya rasa pakat-pakat jaga, insyaAllah. Saya fikir mungkin sebab itulah munculnya pantun seperti klip-klip kusangka api, kalau api mana puntungnya, hilang gaib kusangka mati, kalau mati mana kuburnya. Jadi tak kelihatan Ustaz, macam Ustaz sebut tadi, rangka pun tak ada. Jadi mungkin ada hikmah lah di situ yang kita mungkin menguji kesabaran orang yang melalui pengalaman seperti itu. Baik, kita ada Nur Dahlia untuk soalan yang berikutnya Ustaz. Adakah orang-orang halus ataupun bunian itu sebahagian daripada makhluk yang tinggal di dalam hutan?
Dan bagaimanakah sekiranya berada di dalam hutan kita bertemu atau diperlihatkan dengan orang-orang ataupun makhluk seperti itu? Apakah yang harus dilakukan seandainya tersesat di dalam hutan dan tidak dapat bertemu jalan keluar? Mohon pencerahan Ustaz. Okey, baik. Yang pertama, adakah orang Wahalui ataupun Bunian ni adalah satu bangsa yang duduk lautan ya? Jawapannya ya. Guru saya Tuan Guru Ustaz Arifin Ayub, dia menulis dalam buku beliau, dalam penulisan beliau juga menceritakan tentang bunian dan jin ini. Malah ada satu kes yang berlaku di Pantai Timur. Saya tidak spesifikkan hospital mana, tapi memang demi Allah saya sendiri pun tengoklah gambar budak tu. Budak ni dia adalah anak yang daripada bangsa jin. Mak dia manusia biasa dan lahir daripada bangsa jin. Betul lah hukum fiqh. Lelaki manusia boleh berkahwin dengan jin wanita. Dan hukum fiqh ni. Ini kita faham dulu. Bukan nak seorang berkahwin kata dia mencari payah. Dan bunian pun sama. Laki boleh kahwin. Orang perempuan tak boleh. Orang perempuan manusia tidak boleh berkahwin dengan jin ataupun bunian ataupun makhluk halus ataupun yang lain. Tak boleh. Dari hukum fiqh sebab melibatkan soal nasab. Jadi kes yang berlaku di satu hospital di Pantai Timur ni, demi Allah berlaku dah. Saya tengok gambar dia dan budak tu, wanita ni dia mengandung. Mengandung tanpa dia tak pernah buat hubungan luar, tak nikah. Tak pernah buat. Tapi mengandung. Jadi waktu mengandung tu dia pun tak tahu, tiba-tiba main keadaan simptom bos semua muntah apa semua, tengok perut membesar. Abang ni sampai pukul tanya siapa yang bertanggungjawab. Dia kata tak, dia pergi check di hospital memang dia masih darah, doktor buktikan. And then family buang dia. Jumpa dengan guru saya lah, Ustaz Arifin Ayub di Pantai Timur. Pantai Timur atau Teka lah, 3 negeri tu je. Jadi waktu jumpa tu Ustaz tolong jaga Ustaz, dia di hospital. And then sampailah bersalin, saya pendekkan cerita, dan dia mengandung hanya tempoh kurang 3 bulan mengandung bersalin. Allah. Itu dah mencari adat dah satu. Doktor bila doktor buat test DNA untuk nak mengesahkan siapa bapa family, dia nak buktikan kata dia tak berzina. And then bila doktor check, doktor pening kepala. Buat kali banyak check, tak ada darah. Darah dia tak ada O, tak ada A, tak ada B, tak ada. Tak ada jenis. Tak ada jenis. Allah. Ni bukan saya mahu, ni betul ni yang berlaku. Dah budak tu sekarang dah 8-9 tahun dah. Memang Allah uji. Dan tak sahaja pelik lah benda tu. Bagaimana Allah jadikan kepada Maryam tidak mempunyai ayah, boleh mengandung dan sebagainya. Jadi ini bukan yang mencari adat, pada kekuasaan Allah. Kalau Allah nak izin, boleh berlaku. Jadi wujud ke tidak, ya, makalah salah satu makhluk yang memang duk ada pun, sama ada tuan-tuan nak terima tak terima, mereka tak ada. Dan kalau sesat lautan nak buat apa? Lah duk ajak dalam pengakak sekolah dah. Kan takkan bajak tepuk je. Kan? Macam mana? Macam familiar tepuk. Tepuk pengakak. Nanti nak buat macam mana? Ikut laluan sungai. Laluan sungai maka akan dia mengalir ke arah kawasan ni, penduduk. Biasa orang akan duduk, manusia akan duduk di arah kawasan-kawasan sungai, kita akan dapat penempatan. Ataupun cari di kawasan yang luas yang orang boleh dapat dengan laluan udara, kerana negara yang canggih di seluruh dunia hari ini, bila pencarian SAR, dipanggil misi SAR ni, cari orang yang rescue and nak penyelamat ni, maka gunakan laluan udara. Jadi cari kawasan yang luas terbentang, buatlah satu signal bahawa kita duduk situ. Sama ada duduk di tempat yang selamat dan luas atau cari laluan sungai itu je. Jangan duk pandai-pandai duk masuk lagi lautan, takut daripada sesat sikit, sesat forever and ever lah. Itu je lah. Ada orang tanya, Ustaz, bunian ni syegak ke tak? Ada orang tanya. Lepas ni kita akan jawab, Ustaz. Tambahan mungkin Ustaz pernah jumpa ke dan sebagainya. Jadi terus kekal bersama Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kisah sahabat hutan kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita masih lagi berbicara topik yang cukup menarik pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, iaitu kisah sahabat hutan. Dan kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra untuk kita meneruskan perbincangan kita, Ustaz. Tadi Ustaz ada sentuh pasal ataupun berkaitan dengan bunian sikit, Ustaz, ataupun jin yang kita tak nampak ni. Ada orang tanya, Ustaz,
secara kasar ataupun secara mungkin dia nak gurau je kan, dia tanya segak ke ataupun ada rupa ke kan, bunian yang ramai orang duk gila-gila ni dan sebagainya. Jadi mungkin sikit mencerahkan tu Ustaz. Secara jujur saya cakap, saya sebenarnya tak pernah tengok dan saya tak minta tengok pula. Kalau hantu, saya rasa mungkin saya pernah Allah mungkin pernah datangkan kelibat tu waktu saya kena sihir lama tu lah. Iaitu waktu saya pernah tengok, tapi bunian sejujurnya tak pernah. Cuma guru saya pernah tunjuk satu gambar yang dia khabarkan itu adalah bunian yang memang segak lah. Tu tak tahu gambar tu segak macam kita lah, kalau buat gambar kat Facebook tu, gambar kat media sosial tu segak tak relax. Reality je tak? Depan nampak buduh piang kan kadang-kadang. Jadi main dengan zaman filter, saya rasa mungkin bunian pun takut dia ada filter juga. Kan? Takut dia pun ada teknologi tak relax, dia pun make up gak, berbedak-bedak gak, kalau tidak tinted kot. Dan nak buat gambar, dia ambil segak-segak lah, takkan ambil wudu. Wallahualam, cuma yang saya tengok daripada gambar yang dikhabarkan bunian tu adalah cantik lah. Kan? Tengok pun teringin juga, tapi takut kat kita. Lagi dia main cekik dengan malam pun jadi tukar limah, tukar pek ke apa semua. Tadi tak sudut bincang lah, cantik je. Hak atas dunia kamu berlambak hak segak. Hak tak menikah lagi pun beratus juta ke orang. Kan? Yang gatal pula nak pergi cari bunian lah, apa segala benda. Jadi elakkanlah benda-benda yang di luar daripada batasan kemampuan kawalan dan pengetahuan, maka elakkan. Sebab takut manusia ni dia akan taksub, dia akan obses dengan benda yang paranormal ni. Banyak sangat yang berlaku. Bila Ustaz sebut obses dengan benda paranormal ni, ada soalan daripada Kak Ju Zabidi di Facebook. Apakah pandangan Ustaz bila ada satu kumpulan yang menuntut ilmu, terutamanya kebatinan atau persilatan di dalam hutan, kerana hutan adalah tempat yang sunyi ataupun tempat yang misteri lah Ustaz sebenarnya. Jadi mungkin sedikit pencerahan. Nak belajar syirak tu saya rasa silakan. Cuma bila ada unsur-unsur yang luar daripada syarak ni, perkara yang mungkin perlu dibendung Ustaz. Baik, ini kita akui dalam ilmu persilatan, ilmu mempertahankan diri ni kebanyakannya mereka akan biasanya lah untuk penutup ataupun orang tak apa nak kerak limau lah ni, mereka akan macam saya semua dulu saya pernah pergi, maka minta untuk buat untuk perasmian penutup untuk pesilat-pesilat di atas Gunung Jerai. Tapi alhamdulillah lah saya tengok tak ada benda-benda syirik yang dibuat. Cuma mereka nak bagi budak ni ada rasa ketahanan diri tu jadi kuat, ditinggalkan dalam hutan semalaman, nak tengok, nak bagi kuat sungguh. Ada yang kena usik macam-macam, ada yang tak kena apa, ikutlah ada yang dengar riau. Jadi benda tu untuk nak melatih dalaman. Jangan ada unsur syirik je lah. Sebab memang sunyi, sebab tu kena bagi mereka ni dulu. Kalau penakut nak masuk bilik ayak pun riau, payah nak silat nak apa kan, nak lawan gimana ni kan. Jadi waktu biasanya pada penutup ni nak bagi melatih tu, mereka akan ini duduk di kawasan-kawasan yang sebegitu. Selagi mana tidak ada unsur syirik, silakan teruskan beramal. Adapun tidak tak nafikan juga ada yang kebatinan yang bawa kepada ilmu-ilmu hitam. Contohnya kebai, ilmu saraf badan. Ni banyak ni saya jumpa ayah-ayah yang dulu-dulu ni yang duk zaman perang dengan Jepun apa semua, depa ambil ilmu saraf badan. Depa tak buat nanya ke orang. Cuma dia terikat dengan ilmu-ilmu yang macam tu, tolong buanglah. Takut terlibat dengan perbuatan syirik. Nabi kata itu adalah dosa yang Allah takkan ampunkan sampai bila-bila. Jadi kalau ada ayah-ayah yang sedang menuntun yang ada ilmu saraf badan, ingat kita akan mati, kekuatan kita akan hilang, tapi perbuatan salah tadi tetap salah. Pergi cari, ada banyak guru-guru perbuatan Islam kita yang boleh pelepas perjanjian untuk ilmu saraf badan atau ilmu-ilmu yang pelik-pelik ni lah. Ilmu saraf badan orang lelaki, orang perempuan suka pakai susuk dan sebagainya. Maka ilmu-ilmu yang macam ni kita pernah dengar orang kata tampak mati terus. Cara adat kekuatan manusia takkan berlaku. Tangan undertaker yang besar tu pun dia bubuh penampak. Orang tak mati pun palung nak naik motor pun, nak jalan, nak tangga masjid pun 16 kali pun penat. Tiba-tiba penampak orang mati, mungkin ada ilmu-ilmu yang kita terambil, maka tolong buang. Dan ada orang yang bila kebatinan ini dia ambil dan di separuh jalan ataupun digunakan dengan unsur-unsur sihir, kita jenguk banyak yang jadi gila isim. Jadi gila. Ni pun ada. Maka sebab tu hati-hati dalam ilmu kita nak menuntut.
persilatan ke, nak belajar ilmu cekak ke, silat pulut ke, silat gayung ke, apa pun silat, tengoklah jalur daripada ilmu itu didatangkan. Jangan mengambil sahaja. Sebab ada yang unsur-unsur yang ditambah dan di add on kan dengan unsur-unsur yang bawa kepada unsur syirik, berdamping dengan makhluk yang lain selain daripada Allah. Ada khadam. Dia main ilmu persilatan pakai khadam. Ada orang yang main dengan ilmu dia main dengan ilmu aura-aura tu pun ada. Kan? Dia bagi silat abjad di antaranya. Bukan semua salah, tapi ada sebahagian yang abjad betul menggunakan aura dan sebagainya, tapi ada yang menggunakan pendamping. Yang pendamping ni adalah khadam. Dia buat jin tu pergi tumbuk perut kawan tu. Jin tumbuk memang senak patah lah tulang rasu. Kalau dia cak ayam je, tapi menggunakan riang, menggunakan kekuatan daripada makhluk yang lain, maka dia berdamping dengan khadam. Inilah perbuatan yang syirik, jelas dosa besar yang Allah takkan ampun sampai kalau kita mati dalam keadaan bawa dosa tersebut. Allahu a'lam. Baik, berikutnya Ustaz, kita ada Intan Zurina Abdul Razak di Facebook. Soalan yang saya rasa cukup menarik. Nasihat Ustaz kepada mereka yang keras kepala, tidak mahu mendengar dan memandang remeh panduan ranger hutan, atau di Sabah atau Sarawak itu ada malim gunung sebelum aktiviti perhutanan atau pendakian mereka. Terima kasih Ustaz. Nasihat sikit Ustaz yang keras kepala ni. Okey, baik. Terima kasih kepada Kak Intan kita. Subhanallah, soalan yang baik berkaitan jenis keras kepala. Tak mau dengar nasihat ranger-ranger ataupun malim. Malim ni kita panggil orang yang pakar dalam kawasan Bukit Buka ataupun gunung-gunung lah. Nabi SAW ajar dan didik kita apa? Dalam nak buat apa, pastikan kita tanya kepada orang yang betul. Sehingga kan Rasulullah sendiri pernah ketika mana berlakunya perang Khandaq, Nabi minta pendapat pada sahabat, dan sahabat yang memberikan pendapat itulah bukan sahabat yang mempunyai pangkat ataupun yang ada senioriti. Salman Al-Farisi adalah orang luar yang mai dan memberikan pendapat. Nabi terima. Nabi ajak kita untuk, walaupun pemimpin nombor satu negara lah ketika tu, masih boleh mendengar nasihat. Kita tak ada jawatan apa duk belagak tuang dah. Dah bodoh sombong lah kadang-kadang. Kan dulu bertanding ketua kelas pun kita kalah. Kan tiba-tiba hari ni kita nak tunjuk kata terror sangat, jangan. Sebab setiap tempat, setiap bidang, setiap kemahiran ada ahli dia, ada ikhtisas dia. Maka belajar diri, ajar diri untuk menghormati bidang orang. Jangan ambil petok orang. Kita duk takap petok kita sudah. Nak tunjuk pandai, kita tak pandai taruh mana. Doktor pandai dalam bidang perubatan, dia tak pandai buat bangunan, maka ada engineer. Engineer pandai dalam civil and structure, dalam pembinaan bangunan, dia tak pandai dalam buat architecture, maka serah kepada arkitek. Arkitek pandai buat arkitek, tapi dia tak pandai dalam buat nak kira harga bahan barang, maka serah kepada QS quantity surveyor. Nampak tak bagaimana kitaran manusia ini saling memerlukan? Walaupun kita ni pangkat tak relax punya power, ada 16 PhD, tiba-tiba dia tayar pancit, maka pomen motor yang tak ada SPM tu kadang lebih pandai ilmu dia berbanding kita dalam buat nak pomen motor. Nah, malim memang kebanyakan malim yang saya jumpa mereka tak ada pendidikan. Di Gunung Everest tuan-tuan, malim-malim tu tak belajar pun, tetapi selok-belok di Everest tu mereka tahu semua benda. Dan untuk makluman tuan-tuan, pendaki pertama yang naik di Gunung Everest bukan pendaki yang namanya sekarang. Malim sampai dulu. Dia yang kena dulu pacak apa semua benda, baru dipasang tali mereka bawah, kita kena melalui tali tersebut. Dia yang buat semua. Tapi namanya tidak didendangkan. Ya, sebab mereka tak berpelajaran. Tapi jangan menafikan kepakaran dan juga ilmu mereka. Belajarlah membumi diri down to the earth, maka orang yang sebegini tentu akan dihormati. Nah, jangan melampaui batas, merasakan kita lebih pandai daripada orang lain. Stay humble, benda itu tidak merugikan. Saya tengok banyak orang yang berjaya ni, mereka keep humble and trust the process and hunger to learn. Lapar untuk terus belajar. InsyaAllah orang macam ni cepat berjaya. Lapar atau dagakan kepada ilmu Ustaz. Baik, Alhamdulillah, saudara-saudara penonton, sudah tak sedar itu telah pun sampai ke penghujung siaran. Dan mungkin sebagai penutup ataupun pelantikan, kita ada soalan terakhir daripada Razali Ismail yang mungkin Ustaz boleh rumuskan juga sebagai kesimpulan. Bolehkah Ustaz berikan atau kongsikan doa-doa yang boleh digunakan apabila seseorang itu hendak masuk ke dalam hutan, dan juga sebagai kesimpulan akhir untuk perbincangan kita Ustaz? Okey, baik, terima kasih kepada Abang Zali kita. Soalan yang baik, at least kita komen-komen Cak Ayam pun pagi ni kita ada bekalan juga untuk kita boleh bawa. Tuan-tuan, ada 5 doa yang kalau tuan perasan tak perasan yang saya sebutkan daripada awal tadi,
sampailah kepada penutup. Ada beberapa doa lah. Yang pertama paling mudah yang ni tak relax punya tuan-tuan. Tuan-tuan terus boleh beramal je dengan bacaan basmalah. Bacaan bismillahirrahmanirrahim. Yang ni kalau tak baca memang tuan-tuan uduh lah perangai ni, sebab tuan-tuan tak kena hafal dah. Di antaranya lagi saya ajakkan doa tadi, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Itu doa yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah, berkaitan kelebihannya siapa yang baca Allah akan pelihara daripada mudarat. Antaranya lagi kalau boleh, kalau kita nak masuk di tempat-tempat yang di luar daripada pengetahuan kita, di antaranya saya bagi tadi surah doa Nabi Nuh. Tuan-tuan buka tu surah As-Saffat ayat 79. Surah As-Saffat ayat 79. Sebab Nabi Nuh ni kisah dia pernah boleh bercakap dengan binatang-binatang untuk naik ke atas kapal. Dan last but not least, tuan-tuan amalkan ayatul kursi. Ayatul kursi. Ulang. Baik. Saya sekadar tu dulu, insya-Allah masa agak mencemburui. Siapa yang dah sempat salin tolong tulislah, jangan kedekut tidur masing sangat. Sebarkan moga dapat manfaat yang panjang. Jadi jom kita tutup dengan doa. Ambil doa biar rayalah, kita tak baca doa sayanglah tu slot kita pada pagi yang penuh keindahan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini tangan yang banyak buat dosa. Ya Allah, pada kami yang masih ada mak dan ayah, kau izinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mak dan ayah kami. Ya Allah, kalaulah mak ayah kami telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, pada kami yang ada hobi yang selalu masuk ke dalam hutan, yang selalu turun ke laut, ya Allah, maka Kau jadikanlah kami sebagai hamba yang berakhlak dan beradab dengan alam ini, ya Allah, agar tidak kami mengganggu gugat tata kelola dan tata susila yang sepatutnya kami jaga. Ya Allah, letakkan batasan kami sebagai makhluk yang sentiasa meletakkan rasa kehambaan kepadamu. Ya Allah, jangan ada kami menyalahi dan menzalimi hak daripada makhluk-makhluk yang lain selain daripada manusia dan juga manusia. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi pada Fadil Ustaz Yaakob Yusra untuk perkongsian dengan topik kisah sahabat hutan. Saudara-saudara penonton, demikian yang dapat kami kongsikan. Saudara, dalam hidup ini berjalanlah, jangan berlari, kerana hidup adalah perjalanan bukan pelarian. Sehingga berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.